Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak bonda satu arif. Baik, bonda buat video ni, jadi kamu semua tengok dari awal sampailah akhir. Baik, kita akan mulakan dengan tajuk yang baru, iaitu bab 7 bertajuk saliran. Okay, saliran ni sebenarnya dalam bahasa yang lebih mudah ialah sungai, parit, jadi apa-apa sahaja yang mengalirkan air. Tapi dalam tajuk ni kita lebih fokuskan kepada sungai. Okey, boleh nak tanya, kamu semua pernah mandi sungai? Dulu masa kecil-kecil mesti selalu mandi sungai kan? Okey, selalunya kalau mandi sungai, kamu akan pergi kat tempat yang airnya deras ataupun airnya perlahan? Mestilah di tempat air yang perlahan. Mak dengan ayah kita tak akan bawa kita mandi di tempat yang airnya deras, sebab bahaya. Jadi kalau kawasan yang air perlahan tu, dia kawasan yang bawah-bawah sahaja. Tapi kalau mungkin orang yang lebih besar sikit, dia suka nak macam ada satu air terjun yang ada air jatuh daripada atas sampai bawah tu. Jadi dia kena naik ke kawasan yang lebih tinggi sikit. Sebab dia nak cari air terjun. Air terjun ni dia ada di kawasan yang lebih tinggi sedikit. Jadi hari ni kita belajar tajuk sungai. Okey, bonda nak beritahu bahawa sungai ni dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat. Okey, peringkat yang paling atas sekali, maksudnya berada di atas gunung. Kalau kita tengok sungai ni dia ada air terjun dan dia datang daripada kawasan-kawasan gunung kan. Okey, jadi yang paling atas sekali ialah kawasan hulu. H-U-L-U. Kita panggil sebagai hulu sungai. Okey, kawasan yang tengah sikit adalah kawasan tengah sungai. Kemudian kawasan yang paling bawah sekali adalah hilir sungai. Okey, bonda ulang. Kawasan yang paling atas adalah hulu sungai, kawasan tengah sungai dan kawasan hilir sungai. Hulu, tengah, hilir. Hulu, tengah, hilir. Jadi hulu adalah yang kawasan yang paling tinggi sekali, paling atas sekali dekat kawasan gunung-gunung. Manakala kawasan tengah adalah pertengahan antara hulu dan hilir. Dan kawasan yang paling rendah, paling bawah adalah kawasan hilir. Okey, selalu pelajar mesti keliru. Mana hulu, mana hilir. Okey, jangan risau, bonda ajar. Okey, cara nak ejab kataan hilir, H-I-L-I-R, kan? R. R tu bermaksud rendah. Jadi rendah maksudnya hilir adalah kawasan yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali, yang tanahnya hampir rata. Kat sinilah kamu dulu suka mandi. Mak dan ayah kamu tak akan bawa kamu ke kawasan hulu sebab bahaya. Sebab kita akan mandi di kawasan hilir. Kawasan hilir adalah arus airnya tidak deras. Okey, jadi hulu, tinggi, tengah, hilir. Hulu, tengah, hilir. Hulu, tengah, hilir. Hulu, tinggi, tengah, hilir. Cara nak ingat, hilir adalah kawasan yang paling rendah. Jadi kalau orang kata, mak kata, jangan pergi Ihsan, Tasnim, Idlan, jangan pergi kawasan hulu, bahaya. Sebab hulu tu adalah kawasan tinggi. Jadi Ihsan, mandi dekat kawasan hilir je. Maksudnya mandi di kawasan yang rendah sahaja. Okey, kita boleh tengok dalam buku teks. Okey, bila di sini dia jadi macam terbalik kan. Okey, tak apa, kamu boleh tengok dalam buku sendiri. Okey, dalam buku teks ni dia cakap macam ni. Ini adalah peringkat sungai. Ini adalah sungai. Okey, kita bahagikan kepada 3. 1, 2 dan 3. 1, 2, 1 sini, 2 dan 3. Okey, kawasan yang paling atas sekali, yang paling tinggi sekali, kita panggil kepada kawasan hulu sungai. Okey, kemudian kawasan tengah, kemudian kawasan yang paling bawah, kawasan hilir sungai. Jadi hulu, tengah, hilir.
hilir. Hulu, tengah, hilir. Okey, baik. Kawasan hulu ni adalah kawasan yang paling tinggi. Jadi hujan akan turun. Jadi kawasan hulu dulu yang akan menerima air. Sebab tu mak dan ayah kita tak bagi kita mandi di kawasan hulu sebab arus alirannya adalah deras. Kita hanya dibenarkan mandi di kawasan hilir sahaja. Okey. 3 peringkat sungai, Bonda harap kamu faham. Okey, kemudian Bonda nak teruskan dengan dalam buku ni dia kata okey macam ni. Kalau air hujan. Okey. Kalau hujan ni kan. Okey. Hujan lebat dengan hujan tak lebat. Okey, contohnya ni ada satu permukaan tanah. Okey, satu permukaan tanah. Kalau hujan lebat, tanah yang dikorek tu lebih banyak ke atau sikit? Mesti lebih banyak sebab air hujan tu sangat lebat. Kalau hujan tu perlahan, tanah yang dikorek tu nanti kesan dia ada sikit saja. Jadi kita akan sebut sebagai hakisan. Okey, contohnya kalau hujan lebat di kawasan hulu, lurah yang akan terbentuk adalah bentuk V. Dia lebih tajam. Manakala kalau di kawasan hilir yang arus alirannya adalah perlahan, lurah yang bentuk adalah bentuk U. Apa beza V dan U? Okay, V ni maksudnya lurah yang dibentuk adalah lebih dalam. Sebab apa dalam? Sebab air hujan tu lebih deras. Air hujannya lebih deras, lebih laju. Jadi banyak yang akan dikorek dekat kawasan sungai itu. Sebab arus air hujannya adalah deras, lajunya adalah tinggi. Tapi kalau di kawasan hulu, lurah yang terbentuk adalah bentuk V. Dia tetap korek tapi dia tak dalam. Sebab arus air dia adalah perlahan ataupun hujannya adalah perlahan. Okey. 2 benda tu dulu. 3 peringkat sungai, hulu, tengah, hilir. Hakisan yang terbentuk di kawasan hulu adalah berbentuk V, manakala hakisan yang berbentuk di kawasan hilir adalah berbentuk U. Okey, kenapa V? Sebab arus adalah deras. Kenapa U? Sebab arus adalah perlahan. Bagaimana pula dengan kawasan tengah? Kawasan tengah dia banyak liku sungai. Dia banyak liku sungai. Likuan sungai lah. Bengkang, bengkok. Okey, jadi kalau kawasan atas, lurah dia berbentuk V. Lepas tu kawasan tengah dia likuan sungai. Kemudian bahagian bawah, lurahnya berbentuk U. Okey. Dekat kawasan hulu sungai, semestinya ada air terjun sebab kawasan tinggi. Jadi kalau kita nak mandi dekat kawasan air terjun ni adalah sangat bahaya sebab arus airnya adalah deras. Jadi kamu tak digalakkan untuk mandi di kawasan hulu sungai. Kalau nak mandi di kawasan hilir sungai. Okey. Lepas tu nama lain untuk air terjun adalah jeram. Jadi bentuk muka bumi yang ada di kawasan hulu adalah lurah bentuk V, air terjun ataupun juram, kemudian lubang periuk. Lubang periuk ni maksudnya kawasan yang dalam. Sebab tu tak boleh mandi di kawasan hulu sungai. Manakala di kawasan tengah yang banyak liku sungai tu, dia ada susuh bukit berpancar dan likuan sungai. Manakala di kawasan hilir, lurah dia semakin lebar. Semakin lebar kan you kan? Semakin lebar. Dia tak dalam tapi dia lebar. Dan air juga semakin cetek. Kat sinilah ramai orang akan mandi bandang. Kemudian kat sinilah nanti ada tasik ladam, ada delta, tertambak. Okey, Bonda akan tunjuk apa itu delta, apa itu tertambak, apa itu tasik ladam. Jadi delta, tertambak, tasik ladam ni semuanya terletak di kawasan hilir sungai. Kawasan hulu yang tinggi, air terjun, lurah bentuk V, lubang periuk. Itu saja. Sekian, terima kasih.